Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Adilah binti Salahuddin, 19PE02079. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pengenalan perubatan sains antara pencegahan wabak menurut perspektif Islam. Yang kita tahu, pada hari ini masyarakat di negara kita sedang berdepan dengan penularan wabak COVID-19 dan telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Kita seharusnya mengawal pergerakan bagi membatasi punca yang boleh membawa kepada penyebaran penyakit ini. Sememangnya, penularan pandemik ini juga menyebabkan masyarakat berdepan dengan virus yang sangat berbahaya serta mudah berjangkit dan menyebabkan mereka terdedah kepada risiko wabak yang boleh membawa maut. Ini merupakan satu tekanan yang sangat besar kepada masyarakat. Oleh itu, kita perlulah sentiasa bersiap sedia dari segi fizikal dan mental seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dari perspektif Islam pula, pencegahan itu lebih baik daripada perubatan. Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah, dalam bidang perubatan, Islam berpegang kepada konsep mencegah lebih baik daripada mengubati. Segala perkara yang membawa kepada kerosakan perlulah dicegah dari awal lagi. Inilah kelebihan agama Islam. Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai panduan dan sumber rujukan pertama serta juga hadis Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan kedua untuk umat akhir zaman. Jadi, Islam juga mengajar kita supaya tidak berputus asa dan hendaklah berusaha mencari penawar. Seperti mana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitu Allah tidak menurunkan suatu penyakit itu kecuali diturunkan bersamanya ubat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Nur Auni Akila binti Zulkifli 19BE02073. Baiklah, saya akan teruskan dengan sejarah perubatan dalam Islam. Pertama, era zaman Rasulullah. Sebelum itu, kalau kita lihat zaman sebelum datangnya Islam, mungkin ada yang berpandangan ilmu perubatan ni lebih kepada unsur-unsur tahyul atau dan tiada nilai saintifik. Sebab masyarakat Arab dulu lebih merujuk kepada ahli nujum atau ahli sihir. Tapi pandangan ni ditolak oleh Dr. Ali Abdullah Al-Difa dan juga Dr. Amir Al-Najan. Kenapa ditolak? Kerana mereka menyifatkan persekitaran semenanjung tanah Arab penuh dengan tumbuhan yang mengandungi khasiat perubatan sehingga mereka mahir dalam ilmu perubatan. Malah mampu menghasilkan kaedah perubatan bersesuaian dengan penyakit yang dialami pesakit. Berbalik pada era zaman Rasulullah, wujudnya juga individu yang mahir dalam ilmu perubatan. Salah seorang antaranya bernama Harith bin Khaldah Al-Thaqafi. Beliau ni seorang tabi'in. Kedua, zaman kerajaan Bani Umayyah. Pada zaman ini, ilmu perubatan semakin berkembang di kalangan umat Islam. Maka, antara usaha untuk mempergiat penyebaran ilmu perubatan dengan menterjemah karya-karya ilmu dari Yunani dan Rom ke bahasa Arab. Zaman kerajaan Bani Umayyah juga lahirnya tokoh-tokoh hebat seperti Zainab Al-Awadiyah. Beliau ni seorang wanita yang mahir mengubati penyakit berkaitan mata. Selain itu, seorang tabib yang pernah merawat Khalifah Umar bin Abdul Aziz bernama Abdul Al-Malik bin Abjur Al-Kannani. Ketiga, zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ini bertanggungjawab mengasaskan pusat pengajian tinggi dalam bidang perubatan. Tenaga pengajar, pakar-pakar perubatan dari Parsi, Yunani, Syria dibawa ke Baghdad. Kesannya wujudlah pusat-pusat pengajian Islam. Abbasiyah juga munculnya seorang bernama Ibnu Sina atau orang barat panggil Avicenna. Beliau merupakan seorang ahli fikir Islam dan mahir dalam bidang falsafah, matematik, sains, logik dan astronomi. Kepakaran Ibnu Sina
membantu beliau sehingga lahirnya sebuah karya termasyhur iaitu Al-Qanun fi Al-Tibb yang sehingga kini masih menjadi rujukan pakar perubatan dunia. Seterusnya, sejarah wabak dalam Islam. Waktu dulu, wabak dikenali sebagai taun. Taun yang berlaku ketika zaman Saidina Umar Al-Khattab tahun 18 Hijriah yang mengorbankan 25,000 nyawa penduduk Syam. Taun yang berlaku ini dikenali sebagai Taun Imawas kerana taun ini bermula di perkampungan Imawas Palestin. Itu sahaja daripada saya. Teruskan dengan pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amira Aisyah binti Abu Hassan 19 BE 02056. Saya akan meneruskan cara ataupun kaedah yang boleh digunakan untuk menangani wabak. Kita pergi kepada yang pertama iaitu melalui Perintah Kawalan Pergerakan ataupun kita panggil sebagai PKP, di mana kita tahu bahawa PKP ini telah mengubah kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang baru ataupun kita panggil sebagai norma baru. Segala aktiviti harian kita dibataskan dan dihadkan. Sebagai contoh yang kita lalui sekarang ini, kita sepatutnya menyambung pelajaran di kampus tapi kita telah menukar kepada pembelajaran secara atas talian. Dan yang kedua kita lihat adalah melalui mereka yang terkena wabak tidak dibenarkan keluar di kawasan yang didiami. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebut bahawa jika kamu mengetahui wabak taun berlaku di satu kawasan, maka janganlah kamu memasukinya. Dan jika ia berlaku di kawasan yang didiami, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW ini jelas menunjukkan bahawa kita tidak digalakkan untuk keluar ataupun memasuki kawasan yang terkena dengan wabak. Maka dengan cara ini mengekang penularan COVID-19 ini terus menular dan dapat menjauhi segala sebab-sebab yang boleh membinasakan manusia. Dan kita juga dapat mengutamakan kesihatan, di mana kita tahu mengutamakan kesihatan adalah tuntutan dalam Islam. Kita pergi kepada kaedah yang kedua iaitu melalui kaedah kuarantin ataupun kita panggil pengasingan diri. Kaedah kuarantin ini diperkenalkan oleh Ibnu Sina dari zaman berzaman dan kaedah ini didapati sangat berkesan dan sangat berguna untuk mencegah penularan wabak. Seperti yang kita ketahui bahawa penularan COVID-19 ini boleh menular melalui percampuran sosial antara orang yang sihat dan orang yang dijangkiti. Rasulullah SAW sabda, janganlah datangkan yang sihat kepada yang sakit. Dan hadis ini sangat jelas menunjukkan bahawa kita tidak dibenarkan untuk mendatangkan orang yang sihat ataupun orang yang sihat dan orang yang sakit untuk berjumpa. Maka, baik, kita pergi kepada poin yang terakhir iaitu keperluan rawatan ataupun proses pengubatan. Kita lihat hukumnya adalah harus, tetapi mengabaikannya merupakan satu yang sangat dikeji, melainkan mereka yang mempunyai keazaman yang tinggi. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menyebut bahawa setiap penyakit ada ubatnya. Jika dijumpai ubat yang tepat, maka akan sembuhlah penyakit tersebut dengan izin Allah. Maka dalam hal ini, proses pengubatan yang diperkenalkan untuk mengekang penularan COVID-19 ini adalah melalui vaksin. Apakah tujuan vaksin? Okey, kita lihat yang pertama iaitu tujuan vaksin adalah untuk mengekang penularan COVID-19 ini terus menular ataupun wabak ini terus menular. Yang kedua, kita dapat mengelakkan jangkitan kuman ke dalam diri kita. Sebelum pengambilan vaksin dilakukan, antara syaratnya adalah mestilah bersumberkan bahan yang halal dan suci daripada najis. Yang kedua, jika ia daripada bahan yang haram, dibenarkan jika ia tidak dapat dielakkan ataupun berlaku sesuatu kemudaratan. Yang ketiga adalah setiap pengambilan vaksin yang baru mestilah melalui Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Malaysia. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Apa itu vaksin? Vaksin mengandungi antigen yang didapati dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan tubuh untuk membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit yang khusus. Vaksin juga mengandungi komponen tambahan seperti pengawet, penstabil, adjuvan dan beberapa komponen lain. Setiap bahan yang terkandung di dalam vaksin mempunyai fungsi tersendiri dan menyumbang kepada kualiti, keselamatan dan keberkesanan sesuatu vaksin. Vaksin tidak mengandungi bahan yang boleh membahayakan tubuh badan.
Pengawet di dalam setengah vaksin berfungsi untuk menstabilkan vaksin serta mencegah pembiakan bakteria dan kulit dalam vaksin. Bahan penstabil pula berfungsi mencegah komponen vaksin dari melekat di dinding botol vaksin. Ia supaya mengekalkan keselamatan dan keberkesanan vaksin di dalam keadaan dan suhu yang pelbagai. Selain itu, adjuvan ditambah ke dalam vaksin untuk meningkatkan tindak balas sistem ketahanan tubuh terhadap vaksin. Cara pemberian vaksin kepada manusia ialah dengan menyuntik vaksin tersebut ke dalam badan. Hasil suntikan vaksin, sistem imuniti badan akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19. Vaksin meningkatkan tahap imuniti badan tanpa menyebabkan jangkitan penyakit. Hasil daripada suntikan vaksin, sistem antibodi bertindak ke atas virus COVID-19 sekiranya terdedah kepada virus tersebut. Antigen dalam vaksin bertindak merangsang sistem daya lawan jangkitan untuk menghasilkan antibodi khusus terhadap penyakit tertentu. Ia menguatkan imuniti melalui rangsangan terhadap sel pertahanan supaya mengenali virus atau bakteria tertentu untuk dilawan pada masa hadapan. Kesan maksimum sesuatu vaksin lazimnya akan bermula selepas 2 dos terakhir vaksin tersebut diambil mengikut jadual imunisasi yang ditetapkan. Mengenai kesan sampingan, pengambilan vaksin, ubatan dan makanan turut memberikan kesan berbeza pada setiap individu. Malah ada antaranya boleh menyebabkan kematian. Kesan sampingan biasa seperti demam, letih dan lesu selepas mengambil vaksin COVID-19 merupakan tanda tindak balas badan yang sangat baik. Ia menandakan tubuh sedang menghasilkan antibodi bagi melawan virus COVID-19. 2 dos vaksin diperlukan setiap seorang individu bagi menentang penularan COVID-19. Dos pertama akan melatih badan untuk memberi maklum balas dan merangsang penghasilan antibodi. Kemudian, dos kedua akan diberikan bertujuan untuk memperkukuhkan ingatan sel memori supaya badan semakin cekap menghasilkan antibodi badan yang baru. Analoginya sama seperti proses pembelajaran yang akan memperkukuhkan ingatan terhadap sesuatu yang dipelajari melalui ulang kaji kali kedua, sekaligus memperkuatkan ingatan kepada lebih baik. Sebagai contoh, vaksin Pfizer didapati 95% berkesan mengurangkan gejala dan sistem COVID-19. Vaksin diperlukan untuk mencegah jangkitan COVID-19. Vaksin hanya berkesan jika lebih ramai mengambilnya untuk membentuk imuniti berkelompok. Tetapi tiada nombor yang menetapkan jumlah orang yang perlu divaksin supaya dapat menghentikan penyebaran virus tersebut. Justru itu, semakin ramai yang perlu divaksin supaya semakin kurang peluang virus COVID-19 merebak dengan lebih meluas. Terdapat beberapa jenis vaksin COVID-19 yang diperkenalkan di Malaysia dan diberikan secara rawak kepada setiap individu. Pertama, vaksin AstraZeneca yang dipanggil sebagai Covishield. Seterusnya, vaksin Pfizer, Sinovac dan Moderna yang mampu memberikan perlindungan seumur hidup kepada mereka yang pernah dijangkiti wabak seperti COVID-19. Selain itu, terdapat vaksin CanSino, Sputnik V, Sinopharm dan Johnson & Johnson yang dapat mencegah penyebaran COVID-19. Secara asasnya, suntikan vaksin bertujuan membantu mengawal penularan coronavirus khususnya dalam komuniti. Selepas menerima 2 dos suntikan, ia membantu melindungi individu secara optimum bagi mengurangkan jangkitan yang serius di dalam komuniti berkelompok. Jadi, orang ramai digesa untuk mengambil vaksin supaya dapat mengurangkan kes COVID-19 harian di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Izzati binti Kasim, 19BE02080. Seterusnya, saya akan mengulas sedikit tentang isu semasa yang berkait dengan anti vaksin. Tetapi sebelum itu, saya akan menceritakan serba sedikit tentang sejarah awal anti vaksin ini. Jadi pada awalnya, terdapat beberapa kontroversi yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu berkaitan dengan pemberian vaksin. Antaranya ada yang mengaitkan vaksin untuk penyakit seperti campak, begub dan sebagainya dengan kejadian autism, yang mana seolah-olah mereka ni mengatakan bahawa sesiapa yang mengambil vaksin akan terkena penyakit autism. Seorang doktor bernama Wakefield dalam beberapa jurnalnya yang terkenal telah mengubah persepsi masyarakat secara mendadak dengan kenyataan tersebut. Namun begitu, pada tahun 1999 hingga 2007, satu kajian besar-besaran telah dijalankan. Maka hasil dari kajian tersebut mendapati bahawa teori Wakefield ini adalah tidak benar dan palsu. Teori ini juga telah disangkalkan oleh penyelidik iaitu Frank Di Stefano, di mana beliau telah membuktikan bahawa
tiada kajian kukuh yang mengaitkan vaksin ini dengan autism. Jadi berbalik kepada isu semasa. Seperti yang kita ketahui, ketika ini kita sedang berhadapan dengan penyakit pandemik COVID-19 yang mana melanda seluruh dunia termasuk Malaysia sendiri. Dalam menghadapi wabak sebegini, pihak kerajaan bertungkus lumus mencari solusi untuk mencegah wabak ini daripada terus menular. Maka antara solusi utama yang dilaksanakan kini adalah pemberian vaksin. Dan sudah pasti akan ada perkara yang timbul atau yang menjadi isu hangat, iaitu mengenai golongan anti-vaksin. Meskipun vaksin dikenali sebagai pelindung daripada sesuatu penyakit, masih juga terdapat golongan yang tidak cakna dan menganggap bahawa vaksin itu adalah musuh mereka. Golongan seperti inilah yang membuat kenyataan di media sosial yang berbau pujukan dan hasutan agar masyarakat di luar sana turut tidak mempercayai vaksin. Sebagai contoh, ada sebahagian dari golongan ini membuat grup chat di aplikasi Telegram dan menamai grup itu grup anti-vaksin seperti gambar raja yang tertera. Pemikiran dan tindakan yang tidak bertanggungjawab sebegini amatlah dikesali kerana ia mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat sekeliling. Jika dilihat dari gambar ini, mereka telah membuat satu petition atau undian tentang penolakan vaksin ini. Mereka seakan sebulat suara untuk menentang dan menolak vaksin ini dengan membuat undian sedemikian. Maka isu-isu sebegini yang menghalang usaha kerajaan dalam memulihkan negara ini dari terus terkena wabak penyakit COVID-19. Dalam pada itu, kerajaan tidak hanya berdiam diri melihat golongan anti-vaksin ini menyebarkan kenyataan-kenyataan yang tidak berasas dan palsu. Oleh yang demikian, Polis Diraja Malaysia PDRM segera bertindak dengan mengeluarkan kenyataan yang berbentuk amaran ke atas golongan-golongan anti-vaksin yang mana sesiapa yang membuat, menerbitkan atau mengedarkan apa-apa kenyataan dengan niat untuk menghasut atau menakutkan masyarakat, mereka akan dikenakan denda atau 2 tahun penjara. Seperti gambar yang tertera, ini adalah poster berkaitan dengan kenyataan tentang amaran ke atas pihak-pihak yang membuat penyebaran palsu. Sumber ini didapati dari bekas Timbalan Ketua Polis Negara sendiri, iaitu Datuk Seri Akril Sani. Intihannya, isu penolakan vaksin dalam kalangan masyarakat di Malaysia sejak akhir-akhir ini amat membimbangkan kerana ia secara tidak langsung telah menyebabkan jumlah kes beberapa penyakit cegahan vaksin di Malaysia semakin meningkat. Oleh yang demikian, kitalah yang harus berganding bahu, kata pepatah, sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk, untuk terus membantu kerajaan dalam menangani masalah dan isu kesihatan di Malaysia ini, khususnya pada era pandemik yang melanda negara kini, dengan sentiasa menjaga diri dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Soleha binti Azmi bernombor matrik 19BE02058. Baiklah, akhir sekali, apa yang dapat saya simpulkan daripada perbentangan kami pada hari ini adalah saya pecahkan kepada 4 poin utama. Yang pertama, perubatan sains merupakan antara inisiatif pencegahan dalam sesuatu penyakit maupun wabak. Maka, sebagai manusia, kita perlulah berusaha mendapatkan kesembuhan daripada sesuatu penyakit kerana ia juga adalah merupakan saranan di dalam agama Islam. Maka, sekiranya seseorang individu ataupun manusia itu ditimpa penyakit, maka menjadi wajib baginya untuk segera berusaha untuk mendapatkan penawar bagi penyakit tersebut. Kemudian, yang kedua, penawar dan rawatan tersebut perlulah menepati syariat Islam, bukan dengan berubat dengan perkara yang haram maupun kotor. Maka, terdapat sebuah hadis daripada Abi Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan ubat dan menjadikan bagi setiap penyakit itu ubatnya. Maka, berubatlah kamu dan jangan kamu berubat dengan benda yang haram. Maka dalam hadis ini menjelaskan bahawa untuk merawat suatu penyakit maupun wabak, kita perlulah menggunakan satu kaedah ataupun satu cara yang halal, cara yang dibenarkan oleh syarak, bukan dengan suatu perkara-perkara yang haram. Kemudian, yang ketiga, di
Di dalam Islam sangat mengajar umatnya supaya berikhtiar dan berusaha dalam mencari penawar bagi sebarang penyakit. Berikutan penularan virus COVID-19 yang sehingga kini merekodkan jumlah kematian dan jumlah pesakit yang dirawat terlalu ramai. Maka di sini menjadi satu keperluan bagi kita mencari penawar, bagi kita mencari ikhtiar untuk menangani wabak tersebut. Oleh itu, kita lihat kepada poin yang keempat dengan pemberian vaksin. Yang mana pemberian vaksin ini diberikan kepada kita semua adalah untuk ikhtiar bagi menangani penularan virus COVID-19 ini. Oleh itu, jelaslah apa yang diwahyukan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW mengenai pencegahan penyakit maupun wabak itu adalah benar, tepat dan sangat berpraktikal sepanjang zaman. Hal ini kerana amat penting dan sangatlah berkait rapat dengan kesejahteraan masyarakat kini kerana turut memelihara keutuhan jasmani, emosi dan rohani masyarakat daripada sebarang penyakit ataupun jangkitan. Akhir kata, sebagai individu Muslim, kita perlu percaya bahawa setiap ujian maupun penyakit yang Allah berikan pasti ada hikmah dan ada penawarnya. Maka, sebagai individu Muslim, kita perlu berusaha, bertawakal dan berikhtiar serta redha akan ketentuannya. Semoga Allah sentiasa memelihara kita di dunia dan juga di akhirat serta dijauhkan daripada segala penyakit wabak COVID-19 ini. Dan sama-sama kita doakan supaya kita dapat kembali pulih dalam keadaan aman dan damai seperti dahulu kala. Sekian itu sahaja perbentangan daripada kumpulan kami mengenai tajuk perubatan sains antara inisiatif pencegahan wabak dalam perspektif Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.